Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang kepada semua geng bayang yang hadir pada hari ini di satu lagi episod Ghospital, di mana Shadows akan berkongsikan dengan korang semua pengalaman-pengalaman seram yang berlaku di hospital yang terdapat di Malaysia. Alright, so pada hari ini Shadows akan kongsikan dengan korang satu kisah yang benar yang berlaku kepada Sherin semasa sepupunya diwardedkan di salah satu bangunan lama di Hospital Sungai Buloh. So geng bayang semua, tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan series Ghospital episod 3 pada hari ini. Tapi sebelum tu, macam biasa, kita roll intro dulu. Let's go. Alright game bayar semua, so pengalaman seram ini yang berlaku kepada Sherin, di mana pada ketika itu dia menemankan sepupunya Ain di bangunan lama Hospital Sungai Buloh. So bangunan lama Hospital Sungai Buloh ni dulu antara hospital-hospital yang banyak menyimpan ataupun menjaga pesakit-pesakit kusta, dan bangunan hospital lama ni boleh dikatakan adalah lebih kurang dalam 18 buah blok macam tu, di mana tingginya lebih kurang setingkat macam tu lah. Tapi tu dululah time fully operational. Sekarang ni tak silap Shadows adalah dalam 3 buah blok macam tu yang still digunakan untuk menempatkan pesakit yang consider full house dari ward hospital yang baru. So pengalaman ini bermula di mana sepupu Sherin yang bernama Ain dikatakan di ward di sebuah hospital di Selayang sebab mengidap satu penyakit ni yang susah benar nak sebut. So Shadows tak sebutlah dalam cerita ni kan. So penyakit dia ni disebabkan tak cukup doktor pakar di Selayang pada ketika itu. So Ain dihantar atau dirujuk ke Hospital Sungai Buloh. So pada hari pertama dan hari kedua, si Ain ni time tu dah diwarded dan berada di salah satu ward di Hospital Sungai Buloh tu lah. Alright, bertempat di bangunan kompleks hospital yang baru. And time tu semua kira macam okey lah, tak ada isu pun. Namun masuk hari ketiga, si Ain kena tukar pula kat ward di bangunan yang lama, which is yang macam saya tadi, bekas hospital kusta. So lokasinya kira macam kat depan dengan hospital baru. And sebab kenapa si Ain ni dipindahkan, dikatakan ada pesakit baru nak check in dan kes diorang ni lebih serius, so keutamaan diberikan kepada pesakit tersebut. So pada waktu itu Sherin yang ada di hospital sambil tu tolonglah ibu si Ain ni kemas semua barang-barang dia, dan lepas dah settle semua tu, Ain dimasukkan ke dalam ambulans dan dibawa ke bangunan lama, dan si Sherin ni consider dia lepas tu dia drive ke sana lah. So boleh dikatakan time ni merupakan kali pertama Sherin masuk ke kawasan hospital lama Sungai Buloh tu. And seelok sahaja Sherin masuk dekat area hospital tu, apa yang Sherin nampak, yang kawasan sekelilingnya semua senyap, sunyi, redup dan tenang. Landscape berselang-seli dari setiap blok, di mana setiapnya adalah pokok kayu yang boleh dikatakan agak berusia. So pokok-pokok yang ada dekat kawasan tu consider agak besar lah cerita dia kan, dah macam pokok balak cerita dia. So semestinya dia macam bagi satu feel yang agak menyeramkan. Begitulah cerita dia. So kebanyakan blok time Sherin lalu dalam kawasan tu, semuanya ward yang telah dikosongkan dan tak berpenghuni. Pintu tingkap pada setiap bloknya semuanya dah tertutup rapat dan tak ada satu pun guard yang kelihatan, melainkan masa dekat guard house di entrance yang kat depan. So seeloknya tiba dekat parking belakang blok bangunan ward teratai, diberi nama ward teratai, Sherin pun park lah kereta dia and start ambil semua barang-barang Ain untuk bawa masuk ke dalam ward. So lepas Sherin dah ambil semua barang Ain ni dari kereta dia, Sherin pun menapaklah beberapa meter, pergilah ke ward teratai. So masa Sherin lalu sepanjang laluan dekat koridor yang menghala ke ward tu, Sherin terasa macam ada mata yang memahatinya, yang membuat dia terasa seram. Ditambah pula dengan keadaan sunyi, namun Sherin abaikan semua perasaan dia, walaupun pada ketika itu terasalah segala bulu tengkuk dia dah start meremang. And seeloknya sampai ke ward di mana sepupunya si Ain ni berada, Sherin tengoklah susunan katil dekat situ dah macam hospital ala-ala tahun 70-an, 80-an ataupun awal 90-an macam itulah.
consider seakan-akan dom dekat barak camp askar. So partition langsir jarang pun tak ada, walau sehelai pun. Encounter jururawat pun jarang ada orang, sebab nurse semua sibuk ke hulu ke hilir lah. Especially antaranya diorang ada yang daripada ward lama pergi ke ward yang baru, lepas tu patah balik. Jenuh travel macam tu And time tu masa menunjukkan pukul 6.30 petang, and obviously hari pun dah beransur gelap. And dekat kaunter staff nurse tu hanya ada 2 orang yang bertugas sebelum mereka settle kerja diorang, and diambil alih oleh staf malam. And si Ain pada waktu itu dah terlelap lepas dapat water drip semua bagai. And pada malam itu jugalah salah satu nurse yang cakap lepas pukul 9 ni diorang nak kena masukkan kira macam 1 beg darah untuk Ain disebabkan penyakit yang dialaminya. So lepas pukul 9 macam tu, Sherin dan juga ibu si Ain ni yang masih berada dekat ward membuat keputusan untuk tunggulah sampai nurse dan juga doktor bertugas untuk uruskan darah tambahan semua tu sebelum pulang ke rumah Sherin yang terletak di Bukit Antarabangsa. So tak lama kemudian, staff nurse dan juga doktor datang untuk bagi sepupu si Sherin yang si Ain ni untuk sign borang untuk masuk darah. Kira dia kena tambah darah lah macam tu kan. So Sherin kenalah tunggu lagi nurse datang bawa 1 beg darah which yang tak sampai-sampai dari tadi. So sambil menunggu, Sherin pun berboraklah sekejap dengan sepupunya tu. And pada masa yang sama, ibu si Ain ni tengah deal dengan doktor untuk minta ditukarkan semula ke ward di bangunan baru, sebab dikatakan bangunan lama ni tak selesa dan banyak nyamuk lah, plus panas lah, tak ada aircon lah. Lebih kurang macam tu lah dia punya tak selesa ni dekat bangunan lama tu. So lepas berapa minit kemudian, nurse pun sampai sambil bawa 1 beg darah, manakala doktor pula, yang doktor tadi tu dah keluar dah terlebih dahulu, pergi ke katil barisan belakang ke barisan depan ke semua tu untuk cek lah pesakit-pesakit lain. Tinggallah diorang ni sambil tengoklah nurse cucuk dekat tempat-tempat yang perlu dicucuk sebab nak masukkan darah melalui dripper. So selepas tu alhamdulillah kejap je proses dia, tak ada lah lama kan, semua benda tu dah selesai everything all. Kemudian je lampu dekat ward tu pun diorang dah start tutup lah. Alright, kira separuh saja yang ada lampu. So keadaan sekeliling senyap dekat kawasan ward tu, sebab banyak pesakit dah start tidur lah lepas dah dinner, dah makan ubat everything all. Tapi adalah juga pesakit-pesakit lain yang still tak tidur lagi. So lepas semua tu dah selesai, Sherin dan juga ibu si Ain ni plan okey lah nak balik ke rumah Sherin and datang balik keesokan harinya. Namun belum sempat keluar daripada pintu utama ward teratai, si Ain ni roger si Sherin untuk minta tolong panggilkan nurse sebab darah dekat dalam tube tu tak mengalir turun dan tersangkut di tengah-tengah tube. So Sherin pun terus pergi ke kaunter and tengok tak ada seorang pun nurse yang berada di situ. So Sherin pun tanyalah dekat guard di tepi koridor, and guard tu cakap yang nurse tu pergi beli makan kejap dekat kedai luar tu. And maklumlah tak ramai staff kan, so nurse dekat situ pun memanglah dalam keadaan macam tu. Memang benda-benda macam ni boleh terjadi lah cerita dia. So seeloknya nurse tadi balik, terus ibu si Ain ni suruh nurse tadi untuk tengok semula dekat tube darah yang tersumbat. Dan masa tu Sherin nampak nurse tu dah cabut drip and tube salur darah dari beg darah tersebut. And dalam proses tu, kemungkinan yang nurse tu tak perasan ke apa, salur kira tepat hujung tube salur beg darah tu entah macam mana terbuka, and Sherin cepat-cepat bagi tahu dekat nurse yang darah dah start keluar daripada tube tu. And memang darah tu keluar dengan banyak tertumpah-tumpah dekat atas lantai. Tapi apa yang pelik is that nurse tu cakap, macam mana pula salur tube tu boleh terbuka? Sebab seingat saya tadi dah tutup dah. So nurse tu pun terus contact cleaner untuk datang bersihkan darah yang tertumpah daripada beg tu. And puas Sherin tunggu, tapi bayang cleaner tu pun tak juga sampai dekat katil si Ain ni. And time pada ketika itu dah dekat pukul 10 lebih lah. And guard pula dah start suruh mana-mana penjaga ataupun pelawat keluar sebab nak kunci pintu utama ward tu. Kira dekat bangunan lama ni adalah sikit kelonggaran bagi penjaga atau pelawat untuk berada dekat dalam ward tu berbanding ward bangunan baru di mana kebanyakan guard diorang ni agak tegas lah. And masa melawat pun ada limitnya. And Shadows pernah pergi ke Hospital Sungai Buloh, memang betul lah, memang waktu melawat diorang dekat bangunan baru tu memang strict gila. Tak kena tempat memang kena halau mak cerita dia. So
So disebabkan cleaner yang dipanggil oleh nurse tadi tak sampai-sampai, ibu si Ain ni buat keputusan nak balik sebab dah terlalu penat, plus badan pun dah start melekit-lekit sebagai. Tapi sebelum tu ibu si Ain ni bagi tahu yang dia nak ke toilet sekejap, yang dekat belah belakang hospital tu lah. So tinggallah si Sherin yang masih kat katil sepupunya menunggu makciknya dan juga cleaner untuk bersihkan darah tu. So tengah Sherin duk berbual dengan sepupunya, tiba-tiba kunci kereta yang Sherin duk timang-timang dekat tangan dia tu terlepas pula dari tangan dan jatuh ke bawah katil. So Sherin pun nak ambil lah kunci kereta dia. And time dia tengah tunduk nak ambil kunci dekat lantai bawah katil si Ain ni, Sherin terperasan dengan mata kepala dia sendiri seperti ada kelibat berwarna hitam yang bila sekali pandang ada macam rupa kongkang macam tu tau. Badan berwarna hitam, mata merah macam biji saga, badan berbulu-bulu, and lepas tu benda yang paling mengerikan, lidah dia pula panjang berjelit-jelit menjilat darah yang tumpah di atas lantai tadi. Lidahnya pula dijelikan macam biawak yang makan telur ayam dekat reban. Lebih kurang macam tu lah deskripsinya. So apa yang Sherin ingat time tu, tengah makhluk tu jilat darah tu, tiba-tiba makhluk tu toleh ke Sherin dengan mata yang terbeliak berwarna merah tau. Sherin terus terkejut, tapi dia still nak kena ambil juga kunci dia tu. And time tu Sherin dah rasa tergigil-gigil lutut dah. And bila dah dapat capai kunci dia tu, terasa sejuk jari jemari tangan si Sherin ni. And Sherin tak berani nak jeling kat tempat sisa darah yang tumpah tadi tu. And bila Sherin dongak kepala dia kat atas katil tu, tahu-tahu je sepupu dia dah terlelap. And kebetulan makcik Sherin ni yang baru keluar dari tandas terus ajak Sherin untuk balik bila tengok anaknya dah tidur. So cleaner yang tadi tu still tak juga datang-datang tau. Fail mat, sampaikan makcik Sherin terpaksa pesan kat security guard yang nak lock pintu tadi tu, kalaulah terserempak dengan cleaner tu, suruhlah bersihkan cepat-cepat darah tu. So lepas semua tu dah selesai, mereka berdua pun pulanglah ke rumah. And Sherin pada masa itu masih terasa takut atas apa yang berlaku. Nak bagi tahu makcik dia, tapi pada waktu yang sama dia pun tak nak lah nanti makcik dia tak tenang and tahu yang ada jembalang dekat situ. Fikir si Sherin ni. So Sherin pun decide untuk tak bagi tahu makcik dia apa-apa. And then sepupu si Sherin ni, si Ain ni pun dah tertidur lah. So Sherin hanya berdoa yang tiada apa-apa yang terjadi kepada sepupunya itu. So pada keesokannya dalam pukul 8 pagi jam tu, Sherin dan juga ibu si Ain ni sampailah dekat ward teratai tu. And time tu lah baru diorang nampak cleaner ada dekat situ sedang membersihkan darah yang tumpah semalam tu. Pagi tu baru nak bersihkan, whole night tak ada cleaner kan. So time tu si Ain ceritalah dekat mak dia yang malam tadi masa dia nak tidur, si Ain asyik terjaga sebab terdengar bunyi macam ada orang renyukkan kertas dekat bawah katil dia tau. And disebabkan ketakutan, Ain panggil lah nurse yang dekat kaunter tu. Tapi yang paling epic, tak ada sesiapa pun dekat situ tau. Dan tambah pula kiri dan kanan katil dia di mana Ain berada, tak ada pesakit lain, yang hanya ada katil dekat barisan belakang sahaja yang ada pesakit. So bila mak si Ain ni dengar cerita anak dia tu, demi menenangkan si Ain, ibu Ain cakap itu hanyalah mimpi dan khayalan sahaja. Since dah penat sangat, so startlah fikir macam-macam. And Sherin pada ketika itu yang pada malam tu dah ternampak makhluk yang serupa kongkang saiz budak yang berbulu pada malam semalam, diamkan diri dan tak cerita apa-apa pun dekat mereka berdua. Yelah, takut risau ke panik ke apa kan satu hal pula kan. And setelah membuat rayuan beberapa kali, akhirnya Ain dapat pindah semula ke bangunan baru tau. So tak adalah si Ain ni nak kena hadap momen-momen seram dekat bangunan lama tu. Nasib baik mat sehari je, try kalau seminggu. Sebab apa? Mengikut kisah, si Ain ni diwardedkan di hospital Sungai Buloh tu hampir 2 minggu. So korang bayangkan kalau dia end up kena stay dekat bangunan lama tu, mau banyak insiden-insiden yang kurang menyenangkan.
So begitulah pengalaman sebenar yang dialami oleh Shereen dan juga si Ain semasa berada di bangunan lama Hospital Sungai Buloh. Alright gamers semua, sekiranya korang suka dengan konten ataupun kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini, Shadows berharap sangat korang boleh tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. So seperti biasa, nama aku Shadows and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy sehingga kita berjumpa lagi di series Hospital yang akan datang. Assalamualaikum semua. Bye-bye. Take care.